Serindip di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, aula bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kepada hadrat Allah SAW kerana dengan izinnya serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu kita pada hari ini yang berbahagia ini di dalam gelanggang forum ini bersama saya sebagai moderator bagi forum ini, iaitu mahasiswa Universiti Sultan Azlan Shah mengambil degree dalam perakaunan serta nama yang diberi ialah Muhammad Fakhru Adham bin Hamdan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu berkenaan buku novel Sampah dan ditulis oleh orang yang sangat tersohor dan tidak asing didengari oleh telinga, iaitu Shahnun Ahmad. Shahnun Ahmad sebagai pengarang tidak payah diperkenalkan lagi. Dalam kesusastraan Melayu, beliau bukan sahaja terkenal kerana novelnya Rantau Sepanjang, Jalan dan Rentung, atau kerana kali memenangi hadiah karya sastra, tapi kerana beliau adalah seorang penulis berbakat, serius dan mempunyai falsafah sendiri. Shahnun bukan menulis hasil kesusastraannya hanya untuk bersastra semata-mata, tetapi beliau adalah seorang pencari sentiasa mencuba memperbaiki seninya dengan pelbagai gaya dan pendekatan, meneroka ke alam fikiran untuk memperkayakan lagi isi karangannya dan sentiasa mempertimbangkan falsafahnya sebagai seorang penulis sehingga benar-benar mencapai kebenaran. Malahan beliau juga ialah sastrawan negara yang kedua di negara Malaysia ini. Sebelum mengupas tajuk ini lebih mendalam terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan tiga ahli orang panel kita pada hari ini yang juga mahasiswa daripada Universiti Sultan Azlan Shah, yang jangan ragu dan jangan risau kerana warga penonton sememangnya tidak asing lagi dengan panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Amira Farhana binti Zuazni. Apa khabar saudari? Apa baik, Alhamdulillah. Bagaimana dengan cik moderator kita? Dia baik ke? Alhamdulillah, sihat juga. Terima kasih ahli panel kedua. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu berbaju kurung, saudari Umi Syafiqah Syadikin binti Muhammad Afandi. Selamat datang saudari. Ya, saya terima kasih cik moderator. Dan yang terakhir ialah yang kacak lagi bergaya, Muhammad Farhan binti Ismail. Selamat datang juga saudara. Terima kasih saudara Fakhru Adham. Bagaimana dengan saudara? Sihat di sana? Alhamdulillah, sihat tubuh badan fizikal. Okay. Maka usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu buku novel Sampah karya Shahnun Ahmad. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, adalah kiranya kita menelusuri dengan berikan sinopsis secara ringkas dalam buku novel Sampah karya Shahnun Ahmad ini. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel yang pertama, saudari Farhana. Mohon saudari merungkaikan persoalan ini kepada semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi yang segak lagikan bergaya membawa rasional persoalan ini. Terlebih dahulu, rakan-rakan panel yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Pada pendapat saya, novel ini mengisahkan kehidupan seorang pengemis yang meneruskan kehidupan sehariannya, tetapi mulai melangkau pemikirannya disebabkan oleh keadaan hidup yang makin mencabar dan berubah. Melalui pembacaan terhadap novel ini, ia dapat menyimpulkan beberapa pemikiran iaitu pengarang itu sendiri, iaitu Shahnun Ahmad. Jadi berdasarkan novel ini, jelas terpancar bahawa Shahnun Ahmad adalah seorang yang sentiasa memerhati akan kehidupan masyarakat sekeliling. Perkara ini kita dapat dilihat melalui bagaimana beliau mengarahkan watak dia itu sebagai watak utama di dalam novel tersebut. Jadinya, watak dia ini ialah watak seorang pengemis yang meneruskan kehidupan seharian. Tetapi
sendiri kerana kemajuan dan kepesatan teknologi. Cerita ini juga mengisahkan bahawa manusia itu hanya mementingkan diri sendiri. Saya mengambil contoh secebis petikan yang diberikan pada kulit belakang buku sampah tersebut. Ia menyatakan bahawa kini manusia hanya memikirkan kewujudan sendiri dan serta tidak pernah memikirkan kewujudan orang lain. Jadinya dari petikan yang saya petik ini, kita juga menyedari bahawa manusia hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mengendahkan masyarakat sekeliling. Ya. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran sinopsis yang utuh lagi berisi. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang sinopsis berkenaan novel ini yang ada pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Bagaimanakah bentuk kehidupan masyarakat di dalam novel ini? Terima kasih kepada Encik Moderator kita pada hari ini. Okey, baiklah. Saya akan mengupaskan tentang bentuk kehidupan masyarakat di dalam novel ini. Watak utama di dalam novel ini digelarkan sebagai dia. Watak dia ini telah melihat bagaimana keadaan masyarakat yang menjalani kehidupan seharian, tetapi mereka tidak mengendahkan keadaan sekeliling disebabkan kesibukan terhadap kerja dan keinginan untuk mencari kenikmatan hidup. Berdasarkan pengarang novel ini sendiri iaitu Shahnan Ahmad, beliau telah melihat bahawa kehidupan masyarakat pada zaman dahulu kian berubah. Ini maksudnya pada zaman dahulu kehidupan masyarakat lebih kepada kesederhanaan, tetapi masyarakat zaman sekarang mereka lebih mengejarkan kemewahan sehingga mereka membebankan diri sendiri untuk memenuhi kemahuan diri sendiri. Seterusnya, kemajuan sesebuah masyarakat telah menyebabkan masyarakat menjadi kian kejam dan mereka turut menghiraukan golongan yang kurang mampu seperti watak dia. Keadaan yang semakin membebankan ini telah diteliti oleh pengarang sendiri iaitu Shahnan Ahmad melalui pemerhatiannya terhadap masyarakat dan diluahkan ke dalam penghasilan novel tersebut. Okey, seterusnya beliau turut melihat bagaimana masyarakat semakin berubah seiring dengan perkembangan negara, tetapi adakah perkembangan itu sendiri membawa kepada kebaikan? Yang terakhir sekali, pandangan beliau ini telah melihat kehidupan masyarakat kini dan sedar bahawa masyarakat harus tegas dengan norma-norma kehidupan dan bukannya melanggar sesuka hati kerana kebesaran hidup. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula perbincangan ini kepada Encik Moderator kita. Terima kasih atas penjelasan yang sangat panjang lebar tentang bentuk kehidupan masyarakat yang terdapat dalam novel ini. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua bahawa bentuk masyarakat telah dijelaskan oleh panel kedua adalah sangat intelektual dan logik pada dunia nyata pada zaman sekarang. Soalan saya yang seterusnya ialah, buat ahli panel ketiga, mungkin agak bertentangan dengan kupasan daripada panel pertama dan kedua yang membicarakan sinopsis novel dan bentuk kehidupan masyarakat. Saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga, Saudara Farhan, tentang bagaimana buku ini dapat memberi kesan positif kepada para pembaca. Okey, untuk kesan positif terhadap novel ini sampahnya kepada yang pembaca yang di luar sana, untuk positif, isu ini yang telah diangkatkan isu kemiskinan, dan penulis ini mengangkat isu kemiskinan, betapa pentingnya kehidupan masyarakat yang dibiarkan. Dan sekali lagi, Syahnan Ahmad
kali ni bukan lagi dia mendatangkan tempat yang seperti kampung ataupun tempat, tapi dia mendatangkan tempat di bandar, di tempat miskin, bercerita berangan watak si dia yang berangan mendapat kehidupan yang lebih baik. So untuk positifnya dia mengangkat isu kemiskinan, tetapi kebanyakan isu yang negatif untuk novel ni terlalu banyak ya. So dari segi politik dan ekonomi sosial masyarakat, semuanya bertentangkan kepada isu kemiskinan. Okay. Isu ini. Okay, terima kasih. Ribuan terima kasih kepada panel ketiga atas idea yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi berseluruh bahawa sebenarnya terdapat kesan positif yang dapat diberi kepada para pembaca tidak kira umur dan bangsa. Tetapi ada sedikit kesan negatif yang telah diberi oleh para panel ketiga. Saya agak bersetuju juga. Oleh itu, pihak yang main peranan seperti ibu dan bapa dan serta guru boleh mempraktikkan kepada anak-anak dari usia kecil untuk membaca buku seperti Melentuh Bulu dari Rebungnya. Tetapi, saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel pertama kita pada hari ini. Mengapa buku sampah ini harus dibaca oleh masyarakat? Saya persilakan panel kita yang pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan persoalan ini. Okey. Bagi saya, jika masyarakat membaca novel ini, ia dapat memberi inspirasi kepada masyarakat dan mungkin boleh mengubah cara bentuk kehidupan. Ia juga melahirkan inspirasi dan kesedaran terhadap kehidupan manusia yang ke arah kemajuan dan lebih bersifat kemanusiaan. Jadi kita juga dapat melihat dengan mata kita sendiri. Kita boleh melihat melalui perbezaan kehidupan masyarakat kita ya kini, di mana manusia tidak menghiraukan golongan ini dan menganggap mereka adalah orang yang paling busuk dan terhina. Jadi di sini saya sertakan dengan contoh buku. Okey, nampak ya? Okay, nampak. Okey, nampak. Tidak apa. Nampak. Ini adalah bukunya. Jadi dia terdapat di pasaran, dan bacalah buku ini kerana ia memberi kesedaran yang kadangnya kita tak pernah terfikir mengenai kehidupan itu secara mendalam. Saya juga berasa tersentuh apabila membaca buku ini, dan ia memberi saya inspirasi dengan membaca buku ini. Ya, itu saja daripada saya. Wah, begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan masyarakat di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang lebih berilmu dan beragama, insya-Allah. Bukan itu saja, soalan yang bakal saya kemukakan kepada ahli panel kedua pastinya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya. Silakan saudari untuk menjawab soalan saya, iaitu apakah pengajaran yang boleh didapati dalam novel ini? Dipersilakan. Baiklah, saya akan mengulaskan tentang pengajaran yang boleh kita dapat dalam novel ini. Okay. Yang pertama, antara pengajaran yang terdapat di dalam novel ini ialah kita perlulah mempunyai sikap prihatin terhadap orang lain serta prihatin akan kesekitaran kita. Sikap prihatin ini dapat diterapkan ke dalam diri individu melalui kesusahan yang dialami oleh orang di sekelilingnya, maupun sikap prihatin ini juga kita dapat menunjukkan melalui perhatian yang diberikan oleh individu tersebut terhadap sesuatu perkara yang berlaku di persekitaran kita. Nah, selain itu, pengajaran yang dapat kita ambil sebagai satu iktikad berdasarkan novel sampah ini adalah kita hendaklah rajin berusaha untuk menjadi seorang insan yang berguna supaya kita tidak memberikan bebanan terhadap orang lain. Contohnya, watak utama di dalam novel ini iaitu dia yang merupakan seorang pengemis yang sedang berjuang untuk mengeluarkan dirinya daripada lingkungan kepengemisan kerana dia merasakan seolah-olah corak kehidupan yang dijalani olehnya ini sebagai satu deraan maha hebat.
Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Begitu megah dan hebat sekali wacana yang telah dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi mengenai pengajaran dalam novel ini. Saya pasti pengajaran yang hendak disampaikan oleh Shanun Ahmad pasti sampai di setiap sudut pembaca novel ini. Tidak molek jika ada alu tiada lesungnya, tidak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Oleh itu, bagi tidak membuang masa, saya selaku moderator dengan ini menyerahkan soalan tersebut kepada saudara berkenaan persoalan terakhir untuk panel kita yang ketiga. Ia masih berlega dalam persoalan yang sama, iaitu apakah punca berlakunya perubahan masyarakat di dalam novel ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara Fatul Adham. Untuk punca kenapa masyarakat, perubahan masyarakat terhadap kemiskinan, yang pertama sekali ialah kemiskinan yang melampau kena pasti apabila sesebuah isi rumah atau masyarakat tidak kemampuan menyediakan keperluan asas seperti makanan, pakaian, kesihatan, pelajaran dan mengalami kebeluran dan sebagainya. Terdapat dua jenis kemiskinan, iaitu kemiskinan bandar dan kemiskinan di luar bandar. So dalam novel ini, untuk novel Sampah Shanun Ahmad ni melatarkan kepada kemiskinan bandar terhadap watak si dia tu. Okey, kemiskinan yang menular di bandar berpunca daripada sebab salah satunya ialah terdapat penghijrah daripada luar bandar. Kos hidup di bandar tinggi. Kos sara hidup biasanya kos sara hidup di bandar sangat tinggi untuk harga makanan, harga barangan, dan akhir sekali adalah kekurangan peluang pekerjaan. Manakala kemiskinan luar bandar pula biasanya terjadi apabila hak pekerjaan atau taraf pendidikan yang rendah. Walau bagaimanapun, kebanyakan pendapatan penduduk bandar tidak dikategorikan sebagai golongan pendapatan rendah. Namun begitu, pendapatan mereka adalah tidak seimbang dengan pembelanjaan. Disebabkan kos sara hidup bandar sangat tinggi dan membebankan. Okey, itu sahaja jawapan saya. Okey, terima kasih. Sangat jelas dan saya mula difahami tentang tentang mengenai punca berlakunya perubahan masyarakat di dalam novel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita yang sungguh bersemangat dan beriltizam kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat dan penjelasan masing-masing mengenai novel bertajuk Sampah ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepukkan tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, terdapat pengajaran serta nilai murni yang boleh didapati di dalam buku novel Sampah ini, karya Shanun Ahmad. Sekali lagi, Shanun Ahmad menceritakan kisah mengenai bagaimana kehidupan orang miskin yang dijalani semakin mencabar dan berubah. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penonton yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi: tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang itu datangnya dari keikhlasan diri kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum buku novel Sampah kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama.